Alhamdulillah kita telah pun selesai tajuk sebelum ini berkaitan tentang topik Al-Khawf war-Raja. Dan kita akan masuk pada pagi ini satu tajuk yang baru, tajuk berkaitan tentang At-Tawakkal ataupun At-Tawakkal, kalimah bahasa Arab yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu iaitu tawakal. Bahasa Melayu banyak pinjam perkataan daripada perkataan Arab. Dan di sini menunjukkan dalil betapa kesan Islam yang masuk ke tanah Melayu ini adalah datang daripada orang-orang Arab, berbanding teori yang lain yang mengatakan Islam datang melalui India. Mungkin juga sebab tu orang Melayu ada makan kari. Kemudian ada teori mengatakan Islam masuk melalui Cina. Sebab itulah juga kita makan koca kotiau. Okey, baik. Wallahualam, itu sekadar andaian sahaja. Okey, walau bagaimanapun teori mengatakan Islam masuk melalui Arab adalah besar, kerana banyak perkataan bahasa Arab yang kita pinjamkan di dalam bahasa Melayu. Selain daripada tawakal, banyak lagi kadi, apa dia lagi, mahkamah, apa dia lagi, solat, apa dia lagi, banyaklah. Pendek kata, termasuklah bukan sekadar itu, sehinggakan ABC dalam bahasa Melayu apa kita panggil huruf abjad. Okey, abjad adalah berasal daripada ejaan ataupun susunan asal alif bata. Alif bata dulu-dulu ni bukan alif ba ta sa jim ha qa, tapi alif bata bermula dengan alif ba jim dal. Gabungan alif ba jim dal itulah dan jadinya huruf abjad. Tak cukup macam tu, orang Mat Saleh pun English pun pinjam daripada bahasa Arab. ABC dalam English apa orang panggil? Alphabet. Alphabet adalah alif ba ta. Alphabet. Alphabet adalah alif ba ta. Kerana kesan daripada perkembangan Islam ketika Islam sampai ke Eropah, di Spain, di Espanyol. Mana Espanyol? Spain lah. Okey, Espanyol. Okey, ataupun di Andalus. Kerajaan Islam yang bertapak di Andalus hampir 600 tahun, maka mengakibatkan kesan pergi sampai ke barat, sehingga banyak perkataan English yang dipinjam daripada bahasa Arab. So sepatutnya kita rasa bangga bila kita dapat belajar ilmu, dan banyak ilmu Islam ini yang mendatangkan kesan bukan sekadar kepada individu, bahkan kepada kumpulan, termasuklah kepada negara dan juga bangsa. Baik, Alhamdulillah pada pagi ini kita akan memulakan satu tajuk yang baru, tajuk berkaitan tentang tawakal. Baik, tawakal ini apa makna tawakal? Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Orang yang menyerahkan, berasal daripada perkataan bahasa Arab yang dimelayukan juga. Tawakal ni selain daripada asal perkataan tawakal ni, dia datang juga dari kalimah apa tahu? Wa tatau. Wakilun. Wakil ataupun wakala. Wakala yuwakilu. Wakala. Okey, wakala yuwakilu, wakilun. Baik, apa dia wakala wakilun ni? Iaitu wakil. Apa makna wakil? Siapa boleh terjemahkan wakil bahasa Melayu ni, terjemahkan ke bahasa Melayu balik? Tak minta terjemah Arab ke Melayu, Melayu ke Melayu saja. Wakil, apa makna wakil? Siapa tahu? Siapa ahli bahasa? Okey, cikgu bahasa Melayu kita, bagi pihak. Okey, baik. Wakil iaitu bukan memberikan satu urusan ataupun menurunkan satu urusan kepada orang yang lain untuk dilakukan, ataupun apa kita menukarkan. Macam mana nak kata, kita tak pandai bahasa Melayu ni. Okey, so kita bagikan satu urusan ni kepada orang lain untuk menguruskannya. Maka itulah maksud wakil. Apa dia kata? Apa dia kata? Pengganti lah, bolehlah juga. Okey, so apa punca kita gantikan diri kita ni dengan orang lain untuk melakukan urusan tersebut? Kerana kita tak mampu. Kalau orang yang mampu, dia akan buat sendiri. Tapi sebab dia tak mampu, baik, sepatutnya seorang anak dara ni dikahwinkan dia oleh bapak dia. Bapak dia jadi wali. Tapi bila bapak ni dia dapat penyakit Parkinson, tangan dia tak boleh duduk macam on shake, atau nak pegang tangan, tak mampu, dia pun kata Datuk Kadi, Tok Kadi lah saya wakilkan Datuk Kadi, sebab tangan saya kena Parkinson.
So dia tak mampu, dia terpaksa wakilkan pada orang. Baik, maka orang yang mewakilkan ini bukan kebiasaan. Pada hakikatnya dan pada adatnya adalah orang yang tidak berkeupayaan. Bila kita tidak ada upaya, maka nak tak nak kita kena wakilkan. Baik, adakah seorang hamba ini mereka mempunyai kelayakan dan keupayaan untuk mengatur urus setiap kehidupannya? Tak. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, iaitu perkataan Allahu wakilun. Allah adalah wakil. Baik, Allahu waliyun. Allah adalah penjaga kita. Maka disebabkan kita ini dijaga, kita ini lemah, kita ini hamba, maka hamba berhajatkan kepada tuannya untuk melakukan sebarang urusan yang dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan urusan tersebut. Maka sebab itulah diletakkan tawakal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, itulah maksud yang kita sebutkan tentang perkataan tawakal. Baik, dimulakan dengan satu petikan ayat daripada surah Ali Imran berkaitan tentang tajuk yang kita nak bacakan ini. Dan inilah yang saya minat tentang Imam An-Nawawi ini. Bila dia nak menyebut hadis, dia akan memulakan dengan Al-Quran terlebih dahulu. Kenapa nak mulakan dengan Al-Quran terlebih dahulu? Memuliakan, iaitu kitab Al-Quran, kitab yang datang daripada Allah, memuliakan kalam Allah sebelum kepada kalam Nabi SAW, kemudian barulah kepada kalam kita. Ini di antara adab. Maka dia menyebut satu ayat daripada surah Ali Imran ayat 173 dan ayat 174. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Baik, apa cerita ayat ni? Ayat ni cerita, kata Allah, orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman ni? Alladzina qala lahum. Mereka itu yang, orang yang beriman ni adalah orang-orang yang mana manusia telah berkata qala lahum. Ada seseorang pergi cakap dekat dia orang. Ada manusia yang lain, seseorang ni pergi cakap dekat dia orang. An-nasu innan nasa qad jama'u lakum. Hampa tahu ke tak tahu, sesungguhnya orang kafir musyrik ni telah berkumpul untuk serang kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada serangan ni, takutlah pada mereka yang nak datang serang kamu. Okay, so cerita puak kafir Quraisy ni nak main serang Nabi SAW. Mereka telah mengumpulkan tentera yang ramai. Maka ada orang yang datang tolong sampaikan, sebab dia kata kesianlah kat dia orang tu, mai kita pergi cakap siap-siap. Oh, dia kata orang kampung, ada orang datang nak serang kamu ni, ramai ni. So takutlah kamu akan serangan dan orang-orang yang nak main serang ni. Baik, maka fakhshawhum, maka hendaklah kalian takut pada mereka yang nak datang menyerang kamu ni. Baik, maka fazadahum imana. Apa berlaku pada waktu tersebut? Maka berita itu menyebabkan iman mereka bertambah. Iman mereka bertambah. Walaupun ada orang datang ceritakan pada mereka, suruh mereka takut, tapi berlaku sebaliknya. Fazadahum imana. Iman mereka bertambah. Mereka jadi tambah kuat dan mereka tak takut pun pada orang yang nak datang serang. Kenapa mereka tak takut? Karena mereka orang yang mengungkapkan dan mengucapkan, bukan sekadar mengucapkan dengan mulut, bahkan mereka beriktikad dengan hati mereka dengan satu perkataan yang mereka sebut. Mulut sebut, hati yakin. Okey, hati yakin dan mereka bergantung harap dengan berkata waqalu, berkatalah orang-orang Islam pada waktu tersebut. Apa kata mereka? Iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan sebaik-baik wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik wakil. Maknanya kami serahkan semua urusan kami kepada Allah. Siapa pun yang nak datang, nak serang kami ke nak apa ke, kami tahu Allah ada percaturan dia yang tertentu, Allah ada peraturan dia, bahkan pasti kami akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada ayat ini menunjukkan orang-orang yang bertawakal ini, yang pertama sekali mereka tak gentar dan tak takut. Kenapa mereka tak gentar dan tak takut? Kerana semua makhluk ini dimiliki oleh Allah.
Semua makhluk dimiliki oleh Allah. Dan beruntungnya orang yang beriman, yang mempunyai iman, kerana mereka mengetahui tidak akan ada satu benda pun yang akan memberi bekas, sama ada memberikan manfaat ataupun mudarat kepada mereka, melainkan Allah sahaja. Bila kita berpegang dengan yang ni, hati kita akan jadi tenang dan hilanglah segala macam perasaan takut kita kepada sebarang makhluk. Kerana kita tahu Allahu hafizun bi'ibadih. Sesungguhnya Allah adalah penjaga bagi hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi bila seseorang itu mewakilkan penjagaan itu kepada Allah, dan dia tahu tidak ada siapa pun yang boleh bantu dia saat itu, melainkan hanya Allah sahaja. Diceritakan satu hari bila Nabi SAW telah berpesan kepada seorang sahabat dengan berkata, apa kata Nabi SAW? Ya ulam, sammillah wa kul biyaminik. Wahai anak, wahai budak, wahai anakku, maka bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul fima yalik, makanlah dengan makanan yang berada di hadapan. Sambil duk makan ni, Nabi SAW duk didik, duk ajarkan adab dan akhlak kepada para sahabat-sahabat yang cilik. Nabi SAW selitkan pada mereka ilmu tentang akidah. Kata Nabi SAW, walau ijtama'atul jinna wal ins ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa an yasha Allah. Walau ijtama'atul jinna wal ins ala an yadhurruk lan yadhurruka illa an yasha Allah. Kalaulah dikumpulkan jin dan manusia untuk memberikan manfaat kepada kamu, takkan kamu dapat manfaat tersebut melainkan dengan izin Allah. Kalau dikumpulkan jin dan manusia untuk mendatangkan mudarat pada kalian, maka tidak akan mendatangkan mudarat pun melainkan dengan izin Allah. Kalau kita pegang yang ni, orang yang masuk pilihan raya, dia tak sedih kalau dia kalah, dan dia tak seronok melampau kalau dia menang. Sebab apa? Dia tahu, buatlah macam mana pun, kempen dah 100 hari sekalipun, kalau Allah nak bagi kawan tu menang, Allah akan bagikan dia menang. Buatlah macam mana sekalipun kita pertahankan, kalau Allah nak bagikan seorang tu kalah, dia akan kalah. Tak ada siapa boleh bagi manfaat ataupun mudarat melainkan dengan izin Allah, maka Allah yang telah mengaturkan. So kita orang yang beriman, bila berlaku sesuatu perkara yang kita mungkin tak jangka ataupun yang kita mungkin jangka, maka kita menyebut satu perkataan tanda kita orang yang bertawakal kepada Allah. Kita akan menyebut satu perkataan ini. Apa dia perkataan dia? Siapa tahu nak sebut apa? Kita merancang satu benda. Contohnya lah, kita nak buat pertandingan ketua kelas dekat rumah ngaji ni. Siapa kita nak lantik jadi ketua kelas? Jadi ada 2 calon ketua kelas. Jadi kita pun undilah dia orang. Sebahagian undi si A, sebahagian undi si B. Kemudian menang si A, kalah si B. Baik, bila ditanya kepada si B, macam mana boleh kalah? Bukankah kau bagi duit seorang RM1 hari tu kat para pengundi semua? Dia kata apa? Tak, dia kata yang tu tak ada kaitan pun sebenarnya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallah. Okey, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Okey. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Okey. Inilah perkataan yang Nabi kita Muhammad SAW dia ajarkan kepada kita bila berlaku sesuatu perkara tu yang kita tak sangka benda tadi tu boleh berlaku. Kita tak sangka. Contoh, saya berkata pagi ni insya-Allah saya nak mai mengajar di rumah ngaji ni. Tapi bila saya tiba-tiba berlaku sesuatu kecelakaan, la samahallah, ataupun berlaku satu kekangan yang menyebabkan saya tak boleh mai. Tuan-tuan nak kata apa? Biasa kita kata, alah, dah datang dah ustaz, dah datang daripada Lu Gajah, dah datang Bukit Rambai, dah datang Bukit Jasin. Alamak, tak datanglah pula ustaz ni, menyusahkan orang betul. Dan bahasa yang paling tepat untuk disebutkan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa makna qaddarallahu wa ma syaa fa'al? Qaddarallah, Allah telah tentukan, telah ditentukan Allah. Wa ma syaa, apa yang Allah nak, fa'al, maka berlaku. Apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala nak berlaku sesuatu benda ni, tetap akan berlaku. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, bagus, semua hafiz Quran lah ni. Bila Allah Subhanahu wa taala nakkan sesuatu, maka dia akan berkata kun, maka fayakun. Jadi, maka jadilah. Baik, maka itulah dia tawakal.
Menariknya dalam ayat ini diceritakan mereka ni, orang beriman ni, mereka mengungkapkan satu perkataan. Perkataan apa yang mereka sebut ketika mana saat itu mereka tidak tahu hasbunallah wa ni'mal wakil, ataupun bila terdapat satu benda yang mungkin ada sedikit kegusaran, hati ni adalah bimbangnya, tapi disebabkan sebab ada orang datang menakut-nakutkan kita, dan kita mungkin pada waktu tersebut terasa sedikit bimbang, maka bimbang itu akan diredakan bila mana kita menyebutkan satu perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan boleh ditambah lagi dengan tambahannya ni'mal maula wa ni'mal nasir. Okey, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik wakil bagi kami. Ni'mal maula, dialah sebaik-baik penjaga, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Sebaik-baik wakil. Bila kita mengungkapkan kata-kata ini, mana secaya Allah akan tenangkan hati kita. Menariknya ayat ini Allah berkata fazadahum imana, dan ditambahkan, bertambahlah kepada mereka iman itu tadi. Bertambahlah kepada mereka iman itu tadi. Baik, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Apa lagi Allah kata? Setelah mereka mengungkapkan perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil, lalu mereka kembali dengan beroleh nikmat dan kurniaan yang besar daripada Allah, mereka mendapat kemenangan tersebut. Dan mereka tidak mendapat keburukan pun, sama ada luka atau kematian, serta mereka memohon keredaan Allah, dan Allah memiliki kurniaan yang sangat-sangat besar. Maka pohonlah kurniaan daripada Allah di sebalik apa sahaja kesusahan kita, dan bertawakallah kepada Allah, kerana Allah tidak akan mensia-siakan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nanti kita akan masuk pada ayat yang lain. Baik, itu ayat pertama. Baru satu ayat, sebenarnya banyak lagi ayat dalam Al-Quran cerita dalam bab tawakal. Sama balik. Kemudian apa hukum kita ni bertawakal kepada Allah ni? Mungkin ada tanya soalan. Mungkin nak tanya soalan, Ustaz nak tanya soalan makcik ni bukan tahu apa sangat. So makcik Ustaz pun tak cerita, Ustaz tak cerita, makcik nak tanyalah. Apa dia makcik? Silakan nak tanya apa hukum kita bertawakal ni. Nanti apa hukum kita bertawakal? Okey, sabar makcik, ini ayat dia. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala sebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah. Bertawakallah ni kata kerja ke kata perintah? Okey, siapa yang SPM dapat A bahasa Melayu? Okey. Dan bertawakallah ni kata perintah. Dalam Al-Quran, dalam hadis, bila mana ada kata perintah, itu menunjukkan luzum. Luzum ni apa? Kewajipan. Okey, so kalau ditanya apa hukum bertawakal pada Allah ni, maka jawapan hukumnya adalah wajib. Wajib bagi seorang yang beriman, dia mesti bertawakal kepada Allah, berdalilkan dengan ayat daripada surah Al-Furqan ayat 25 hingga ayat yang ke-58. Okey, baik. So apa kata Allah ni? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu wahai sekalian manusia yang beriman, wahai Muhammad, kepada al-hayy yang sentiasa hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. So menunjukkan Allah tempat kita bertawakal kerana Allah itu maha hidup. Bila Allah maha hidup, Allah amat mengetahui dan menjaga kita daripada awal sampai ke akhir, dan tidak ada yang mampu menjaga sebagaimana jagaan Allah. Sebab itulah di sana, di dalam Al-Quran, ada surah paling agung, ada ayat paling agung. Surah paling agung surah apa? Surah Yasin kan? Surah paling agung surah Yasin. Bukan surah Yasin. Surah Fatihah. Okey, baik. Surah paling agung surah Fatihah. A'zamu surah fil Quran Al-Fatihah. Surah yang paling agung dalam Al-Quran surah Fatihah. Baik. Kalau surah paling agung surah Fatihah, apakah ayat paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran? Ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat paling agung. Kenapa ayat kursi ini menjadi ayat paling agung? Maka dijelaskan oleh para mufassirin, di antaranya kerana di dalam ayat kursi itu terkandungnya dan terdapatnya dua perkataan.
Apakah dua perkataan tersebut? Dua perkataan itu adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dalam Al-Quran ni ada 3 tempat sahaja ada perkataan Al-Hayyu dan Al-Qayyum ni. Yang pertama daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1. Yang kedua kat mana? Yang kedua di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, baik, surah Ali Imran. Yang ketiga kat mana? Yang ketiga berada pada surah Taha. Okey, apa Allah kata? Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. 3 tempat ini sahaja yang ada perkataan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Apa makna perkataan Al-Hayyu dan Al-Qayyum ni? Maka Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha menguruskan. Dialah yang maha hidup dan dialah juga yang maha menguruskan. Tak ada makhluk pun boleh menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghidupkan. Yang maha hidup ni dan menguruskan. Maka Allah mengurus tadbir segala alam daripada 7 petala langit, 7 petala bumi, sehinggakan kepada urusan-urusan yang berkaitan dengan makhluk. Maka bertawakallah kamu kepada Allah, kerana tidak ada lagi tempat yang kamu boleh bertawakal melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So apakah hukum tawakal? Hukumnya adalah wajib. Baik, yang ketiga. Okey. Beza orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Yang ketiga ke yang keempat? Yang ketiga. Beza orang yang beriman dengan orang kafir, ataupun beza orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Okey, baik. Maka kat mana bezanya? Orang yang beriman dia pasti akan bertawakal kepada Allah, dan orang yang tidak beriman dia tidak akan bertawakal pada Allah. Berdalilkan dengan surah Ali Imran ayat 122. Apa kata Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah maka mereka, orang-orang yang beriman itu perlu bertawakal. Tak boleh bertawakal. Okey, maka di sini apakah hukum ustaz kalau ada orang tanya, apakah hukum saya bertawakal kepada mak saya? Tak apa, ikut suka mak saya lah, dia nak buat apa pun kat saya. Okey, saya bertawakal lah pada mak saya. Tak boleh. Kita bertawakal hari ni nak datang rumah ngaji tapi tak tahulah hari ni ada kelas ke tak ada kelas. Tak apalah, kita bertawakal sajalah kepada rumah ngaji. Kalau dia nak buat kelas dia buat, dia tak mau buat sudah. Okey, tak boleh. Perkataan tawakal ni tak boleh diletakkan kepada makhluk, tetapi hanya diletakkan pada Allah sahaja. Maka ayat ini membawa kepada kita satu pengajaran. Apakah pengajarannya? Setiap tawakal itu hanyalah kepada Allah dan tidak boleh diletakkan tawakal ini kepada makhluk. Berdalilkan dengan ayat ini, iaitu orang yang beriman nescaya mereka hanya bertawakal kepada Allah. Tapi ramai orang bertawakal kepada makhluk. Bagaimana maksud bertawakal pada makhluk ini? Kita boleh dapat lihat bila mana kita meletakkan urusan kehidupan kita, kita membiarkan ada orang lain yang menentukan. Sama ada dalam bentuk i'tiqad ataupun dalam bentuk ucapan yang kita sebut. Dia kata saya ni kuli saja ustaz, tapi apa boleh buat, ikut sukalah bos saya tu, dialah yang tentukan hidup saya. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi pun tak apa, tak boleh. Perkataan-perkataan macam ni, perkataan yang boleh membawa kepada unsur syirik. Maka berhati-hati. Saya ingat saya dulu ada seorang hamba Allah, dia berjaya dalam hidup. Dia kata tidak ada yang boleh memberikan kejayaan kepada saya melainkan dia nilah. Dia nilah pemimpin A nilah. Disebabkan dialah saya berjaya pada hari ini, dan dialah yang menentukan hidup saya. Kalau tanpa dia ni, nescaya saya mungkin duduk dekat mana tempat ataupun ini perkataan yang bahaya. Maka sebab tu awal-awal lagi Allah kata manusia tidak boleh bergantung harap, manusia tidak boleh meletakkan tawakalnya kepada makhluk, melainkan wajib bagi orang yang beriman meletakkan tawakalnya hanya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Baik. Kemudian ada lagi ayat yang hampir serupa dengan ayat yang ni, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanyalah kepada Allah lah mereka bertawakal, bagi orang-orang yang bertawakal. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, bila masa kami nak kena bertawakal? Ini saya letakkan soalan ni supaya tuan-tuan mudah faham. Sebab tu saya letakkan soalan, so tuan-tuan boleh tulis dah dekat situ. So tajuk pada setiap ayat.
So ayat yang keempat ni cerita apa? Cerita bila masa kami nak bertawakal ni ustaz? Waktu keluar rumah kah? Waktu kami susah kah? Waktu kami senang kah? Atau macam mana? Bila masa untuk kami bertawakal? Okey, baik. So ayat ini menunjukkan kepada kita bilakah masa seseorang itu bertawakal kepada Allah. Berdalilkan dengan ayat daripada surah Ali Imran, ayat yang surah yang ketiga, ayat yang ke-150. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayat ini didahului dengan satu ayat yang lain. Ayat ini didahului dengan satu ayat yang lain. Ayat apa? Iaitu ayat wa amruhum syura bainahum, dan diperintahkan kepada mereka untuk bermusyawarah dalam setiap urusan mereka. So Allah perintahkan kita ni bila nak buat sesuatu benda, bincang elok-elok. Okey, baik. Bincang elok-elok, nak buat korban, bincang nak buat penuri, bincang nak kahwin, bincang semua benda kita akan berbincang sesama kita pada urusan umat Islam, hendaklah kita berbincang. Baik, fa iza azamta, bila kalian telah mengambil satu keputusan daripada perbincangan tu tadi, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkan result keputusan apa yang nak berlaku selepas dah bincang dah ni, dah buat dah ni, maka serahkanlah keputusannya kepada Allah. Maka jadi di sini membawa maksud kepada kita, apa maknanya? Bila masa seseorang itu nak bertawakal itu tidaklah boleh berlaku melainkan disusuli sebelumnya dengan perbuatan. Kita ulang balik, tidak boleh seseorang itu bertawakal melainkan disusuli ataupun dimulakan terlebih dahulu dengan perbuatan. Perbuatan ni apa? Okey, dipanggil satu benda dipanggil ikhtiar. Okey, ikhtiar. Sebab itulah di sana kita ada musayyar. Hal insan musayyarun am mukhayyarun. Okey. Musayyarun wa mukhayyarun. Kita ada dua perkataan. Okey, hal al-insan mukhayyarun wa musayyarun. Okey, baik, ni bahasa Arab. Okey. Saya sebut ni sebenarnya benda dulu zaman kita belajar dulu. Kita ada baca buku-buku hal insan musayyarun. Musayyarun wa mukhayyarun. Okay, nanti kita buka kelas bahasa Arab. Tuan-tuan kena daftar untuk belajar bahasa Arab kat Abu Ubaid Learning Center. Dah siap dah, insya-Allah. Kemungkinan awal bulan 2 kita buat launching perasmian TYT dengan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dah siap tu kita akan startkanlah kelas. Antara kelas-kelas yang terawal saya akan tapi insya-Allah don't worry, takkan ada clash dengan rumah ngaji. Kita ambil masa yang lain lah. Kelas bahasa Arab for beginners, untuk orang yang zero bahasa Arab, tak tahu langsung, termasuk tak kerti nak tulis, menulis pun tak kerti, datanglah. Saya selalu pesan, saya kata kalau ada orang-orang sehingga kan tak apa, kutu berhak pun datanglah. Tahu kutu berhak? Okey, baik. Siapa yang tak kira lah, dia tak tahu langsung pasal Al-Quran ke hidup caca merba pun, saya kata datanglah. Kita cubalah tune kod mana yang boleh, insya-Allah. So musayyarun wa mukhayyarun. Adakah manusia ini ditentukan jalan hidup dia ataupun dia ada pilihan untuk tentu? Baik, soalan dia. Adakah manusia ini dia ditentukan oleh Allah jalan hidup dia ataupun dia yang menentukan jalan dia? Siapa nak jawab? Ditentukan. Okey. Haji kita jawab ditentukan. Sekarang ni Haji kata ditentukan. Seorang hamba Allah jahat nak mampu. Okey, baik. Orang utara kalau teramat teruk ni dia kata nak mampu. Okey, jahat nak mampu, penat nak mampu, kenyang nak mampu, semua letak nak mampu kat ujung. Okey. So seorang hamba Allah ni yang jahat, yang teramat jahat, kita pun pergilah nasihat kat dia. Kita hantar Ismail pergi nasihat dia. Okey, dia orang Mekah. Okey, pergi nasihat. So bila pergi nasihat, cakap kepada abang ni nampak teruk sangat ni, kenapa lah jadi jahat? Dia kata Ismail, dia kata ni cerita kita berdua ni, aku nak tulis terang kat kau. Sebenarnya bukan aku nak sangat, aku teringin sangat nak jadi jahat, tapi apa boleh buat, Allah dah tentukan aku jadi jahat. Aku pun tak nak jadi jahat, tapi Allah dah
qada qadar Allah menjadikan aku jahat, apa kau boleh buat? Terima sajalah, aku redha pada apa yang Allah tentukan. Sudah kita. Pasal kita kata Allah yang tentukan semuanya. Baik, tapi kalau ada orang cakap macam tu juga, dia kata kenapa tak nak pergi masjid, kenapa tak nak tawara, kenapa tak nak solat? Dia kata bukan tak nak, dia kata tapi Allah dah jadikan aku macam ni, aku redha sajalah. Kalau ada orang cakap macam tu, tuan-tuan pegang kerusi ni, hempuk kat atas kepala dia. Dia marah, dia kata, "Afzal kau pukul aku." Bukan aku nak pukul engkau, tapi Allah yang menjadikan aku pukul engkau. Okey, nampak tak? Okey, so jawab macam tu kat dia. Okey, so bukanlah manusia ni musayyarun segala-galanya. Okey, baik. So adakah manusia tu pilih semua benda dia pilih? Tidaklah juga kesemua berada pada pilihan. Kalau dah boleh pilih lah kita ni, sebelum lahir ditanya dulu, nak lahir jadi Mak Saleh ke, India ke, Cina ke, Melayu? Oh, Mak Saleh lah dia kata. Okey, lahirlah dia sebagai Mak Saleh sebab dia pilih Mak Saleh. Sebelum mak ni tengah mengandung ni, okey, maka datang kena isi borang nak lahirkan anak bangsa apa. Okey, dia boleh tulis keluarlah anak ikut bangsa yang dia nak. Yang tu kalau mukhayyarun dia pilih. Tak. Ada benda yang Allah tentukan dan ada benda yang kita tentukan. Baik, dan setiap benda yang kita tentukan ni tetap tertakluk di atas ketentuan Allah. Kita boleh pilih. Contoh, kita katakan okey, sekarang kita nak buat majlis kenduri. Nak buat majlis kenduri, kita kena buatlah ikhtiar lah. Buat pasang kemah, rancang, panggil orang berapa sekian, masak apa semua. Yang tu kita dah buat pilihan. Baik, bila dah buat pilihan, selepas kita buat pilihan tadi, apa nak berlaku kita tahu kan? Kita tak tahu gulai nak basi, kemudian catering cabut lari dah ambil duit kita, kemudiannya pula pengantin pula, macam-macam lah. Benda tu kita tahu, kita tak tahu. Maka benda tersebut berada pada musayyarun. Kita pilih, tapi Allah yang tentukan. Okey, kita boleh pilih lah, tapi Allah yang tentukan. Walau bagaimanapun, setiap ketentuan itu datang juga daripada manusia. Ada benda yang Allah tentukan, manusia tak boleh campur tangan. Ajal, maut, kita katakan kesemua benda tu, rezeki dia, maka semua telah pun ditentukan Allah. Tapi manusia dia boleh untuk pilih jalan dia, sama ada jalan yang baik atau jalan yang tak baik. Baik, kembali balik. Seorang hamba Allah tadi, bila dia telah bermusyawarah, berbincang nak melakukan sesuatu benda, selepasnya hendaklah diserahkan urusan itu kepada Allah. Untuk Allah tentukan apa yang result daripada apa yang mereka telah bincangkan, telah pilih itu tadi. Maka di sinilah Nabi SAW orang yang tidak hanya bergantung dengan tawakal, tetapi dia juga orang yang berusaha. Apa pengajaran daripada ayat ni? Pengajaran daripada ayat ni, salah seseorang yang hanya bertawakal tanpa usaha. Dan usaha mesti didahului sebelum tawakal. Kena usaha dulu, maka baru boleh bertawakal. Daripada ayat inilah membawa maksud kepada kita, sebenarnya tawakal itu adalah kerja hati. Adapun usaha adalah kerja anggota badan. Hari ini jadi terbalik. Ada orang dia letakkan tawakal pada tangan. Bila letakkan tawakal pada tangan, kau tak pergi kerja kau? Alamak, bising lah mak. Rezeki kan Allah atur. Okey, seolah-olah rezeki kan bukan kat tangan, rezeki ataupun usaha tu berada pada hati. So salah lah, sebab tu tawakal ni dia maknanya orang yang tak berusaha tu orang yang bertawakal pada anggota badan. Sepatutnya tawakal adalah kerja hati. So tangan, apa kerja tangan? Tangan kena buat. Okey, contohnya tulis. Kita pun hati, kalau Allah nak, Allah akan gerakkan tanganku. Tangan tak bergerak, maknanya Allah tak berkehendak lah. Kalau tak berkehendak, so maknanya dia bertawakal pada tangan. Sebab tu saya kata tawakal adalah kerja hati. Tawakal bukan kerja tangan. Hari ini ramai orang yang bertawakal pada anggota badan. Maksudnya dia tak berusaha dan dia hanya mengharapkan ketentuan daripada Allah, yang ni salah. Sebab tu Nabi SAW cakap pada seorang sahabat, dia datang bawa unta. Ditinggalkan unta tepi masjid, tak ikat. Orang cakap dia, "Oi Pak Haji, unta tak kunci." Okey, baik. Dia kata, "Tak apa, Allah pelihara, Allah ada." Nabi SAW dengar dia cakap macam tu. Nabi kata, "Ikat unta engkau dan bertawakallah pada Allah." Maknanya fizikal kena ikhtiar, tapi yang lain serahkan. So tawakal tu adalah kerja hati. Termasuk tawakal tu adalah doa. Doa tu di antara salah satu bentuk tawakal kita. So pengajaran daripada ayat ini adalah seorang yang
nak bertawakal mesti dimulakan terlebih dahulu dengan usaha dia, iaitu ikhtiar yang datang daripada diri dia itu sendiri. Baik, ayat yang seterusnya. Untungnya apakah kesan kalau sekiranya seseorang itu bertawakal pada Allah? Soalan. Apakah kesan sekiranya seseorang itu bertawakal kepada Allah? Maka surah At-Talaq menunjukkan kepada kita jawapannya. Dalam Al-Quran ada 3 surah An-Nisa. Tahu tak dalam Quran ada 3 surah An-Nisa? Tuan-tuan duk sangka surah An-Nisa itu satu saja kan? Sebenarnya surah An-Nisa ada 3. Yang pertama surah An-Nisa, yang kedua surah At-Talaq, yang ketiga adalah surah At-Tahrim. 3 surah ni, baki lagi 2 ni, At-Talaq dan At-Tahrim dinamakan surah An-Nisa kecil. Surah An-Nisa kecil. Surah An-Nisa yang mula-mula tu surah An-Nisa besar, dan surah At-Talaq dan surah At-Tahrim adalah surah An-Nisa kecil. Baik, kerana surah ni menceritakan tentang perempuan. Baik, di dalam surah tersebut disebut satu ayat. Apakah kesan, impact ataupun daripada orang yang bertawakal kepada Allah ni, apakah yang dia akan dapat keuntungannya? Maka Allah pun menjawab bagi orang yang bertanya, apakah keuntungan bagi kami yang bertawakal kepada Allah? Maka jawapannya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Pasti Allah akan selamatkan dia dan Allah tolong dia. Siapa yang bertawakal, Allah akan tolong dan Allah akan bantu. Ayat ini terkandung di dalam ayat yang dinamakan dengan ayat 1000 dinar. Pernah dengar ayat 1000 dinar? Baik. Apa dia ayat 1000 dinar ni? Siapa boleh cerita ayat 1000 dinar ni apa benda? Ayat apa? Ada orang gunakan ayat ni sebagai tangkal untuk nak ambil rezeki ataupun nak tarik rezeki supaya dia dapat banyak. So apa dia orang buat? Dia orang gantungkan ayat ni dekat dinding, letakkan dalam kereta, kemudian dia jadikan sebagai bacaan harian dia. Kononnya dengan baca dia akan dapat rezeki. Sebenarnya ayat 1000 dinar ini bukanlah ayat yang dalam bentuk bacaan. Siapa yang baca dia hanya bertawakal. Tapi sebenarnya ayat 1000 dinar ni adalah ayat yang digabungkan di antara ikhtiar dan tawakal. Kerana ayat ini dimulakan dengan huruf syarat. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia ada huruf syarat. Huruf syarat ni man. Man ni maksudnya siapa. Baik, so apa Allah mulakan? Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah kata siapa yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah, kami akan buka jalan baginya. Maknanya siapa yang akan mendapat result yang cemerlang ni? Siapa yang bertawakal. Yang bertakwa, engkau akan dapat. Engkau tak bertakwa, macam mana engkau nak dapat? So syarat penghasilan mestilah dalam bentuk jalan takwa. Buat dulu, engkau akan dapat. Menariknya orang yang bertakwa kepada Allah ni dia akan dapat 2 benda. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, Allah bukakan jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan kepada dia dalam keadaan dia tak sangka-sangka. Iaitu Allah berikan pada dia benda yang dia tak sangka tapi dia dapat. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan tolong dan selamatkannya. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan apa yang dia tak sangka. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, Allah pasti tolong. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah menyampaikan setiap urusan yang Allah nak. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Setiap sesuatu benda ada kadar ketentuan yang Allah telah tentukan. Tapi Allah minta kita buat 2 benda. Bertakwa, kerja tubuh. Kemudian bertawakal, kerja hati. So mesti digabungkan dan digarapkan di antara ikhtiar dan juga tawakal ni, barulah penghasilannya akan menjadi penghasilan yang baik. Sebab tu tak cukup hanya sekadar gantung, tapi dia dalam bentuk diperlakukan, kemudian diserahkan dan ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambungan yang seterusnya cerita tentang orang yang bertawakal kepada Allah pula. Ayat yang seterusnya adalah ayat yang berada di dalam surah Al-Anfal ayat 8, surah yang ke-8 ayat yang kedua.
Baik, ayat yang amat menarik untuk kita tekuni. Okey, ayat ni cerita apa? Tentang siapakah siapakah orang, dia menunjukkan orang yang bertawakal ini adalah orang yang beriman. Okey. Orang yang beriman dia mesti bertawakal. Orang yang bertawakal dia mesti orang yang beriman. Okey. So terkandung dia di dalam satu petikan ayat Al-Quran. Apa firman Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah kata sungguh-sungguh pasti, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ni? Orang yang beriman adalah mereka yang idza dzukirallah, bila disebut perkataan ataupun nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar. So kita ni, kita ada signal dalam badan kita ni, kita ada signal. Okey. Signal itu lihat pada iman seseorang. Iman kuat, signal kuat. Iman tak kuat, dia seumpama bateri. Dia seumpama bateri. Kalau signalnya kuat, maka lebih kuatlah tangkapan dia pada sesuatu benda yang berlaku. Maka orang yang beriman ni, subhanallah, Allah jadikan sensor. Tuan-tuan nak tahu, kadang-kadang kita nak tahu sensor kita ni dalam tubuh badan kita ni masih kuat ke ataupun tak kuat. So nak tahunya, tengok bagaimana kita alert, terutama ketika saat mendengar azan. Jadi macam mana kita? Yang kedua, ketika mendengar Al-Quran, jadi macam mana kita? Yang ketiga, ketika berhadapan dengan nasihat daripada Al-Quran dan Sunnah, daripada nasihat yang baik, macam mana kita? Kalau kita tak terhakis ataupun tak berbekas, dengar azan tak rasa apa, ada orang baca Quran tak rasa apa, zikir tak rasa apa, menunjukkan kita punya signal dah mula malam. So kita perlukan sekali-sekala, seumpama kita kalau dah hujan kerak, dia dah jadi pudar. Sebab apa? Lama tak basuh. Sometimes nak kena hantar pergi dekat kedai, nak kena pergi polish dia balik. So macam mana nak polish? Sebab tu saya kadang bila didatangi oleh orang, dia rasa ustaz, rasa tak apa nak ada mood beribadah, rasa malas, rasa begitu, rasa gini. Baik, orang yang macam ni, terutama orang yang tak pernah solat, kalau kita dah nak suruh dia solat, bukannya senang. Orang yang tak pernah baca Quran, nak suruh dia mulakan membaca Quran, bukannya senang. So kita nak kena cari satu momentum, satu benda. Sebab tu dia pakai sabun biasa dah tak lut, dia nak kena pakai sabun yang kuat sikit. So nak kena, sebab tu kan nak kata kena polish. Polish ni mahal. Basuh kereta biasa 10, kalau polish mungkin 100 ke 300. Kalau buat puting, lagilah mahal. Okey, tambah lagi pula pula yang lain lagilah. Baik, apa plastik PPF tu lagi mahal sekarang. Okey, sambung balik. So apa nak buat? Nak polish dia, salah satu nak tahu ada lagi tak signal ni. Tuan-tuan pergi ke Mekah. Okey, kalau rasa aku ni ada perasaan tak dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi ke Madinah. Kalau kita ni, aku ni ada sentuhan lagi tak, sentuhan rasa ingat dekat Allah ni, pergi ke Mekah. Baik, bila pergi ke Mekah ni, kalau dah lama sangat kita ni kadang-kadang tak dihentak. Manusia ni sometimes dia kena tenyih dengan kuat sikit. So sampai kat Mekah kali pertama, kalau siapa yang kali pertama dia pandang Kaabah, setelah lama tak pernah tengok ataupun tak pernah tengok langsung, kali pertama dia tengok, pasti dia akan menangis, dia akan sebab waktu tersebut, selepas selesai dia waktu, dia akan rasa satu keringanan yang amat sangat. Waktu tu dia akan jadi seronok untuk melakukan kebaikan sebab baru sental. Okey. Ada seorang, kami baru ni saya pergi umrah. Jadi saya cadangkan, saya kata kita sponsor lah beberapa orang, jadi kami sponsor 4 orang daripada jemaah ni yang kami sponsor untuk pergi. Salah seorang daripada 4 ni saya pilih daripada satu masjid di Melaka ni. Saya tengok dia ni tukang kebun biasa. So kadang semayang, kadang tak semayang. Hidup dia ni pun, orang kata pun jarang, tak pernah masuk dalam majlis ilmu. Dia duduk jauh-jauh, kerja dia tak masjid, tapi kerja dia siram pokok je. Jadi bila ditanya pihak masjid ni, pihak masjid kata, bagus itu Ustaz, bagus juga. Kurang-kurangnya kita nak bagi pokok dah jadi turning point dalam hidup dia. Bila kami pilih dia ni, dia datang jumpa saya menangis. Dia kata, Ustaz tak mau, saya tak mau pergi Ustaz. Tak nak, kenapa? Dia kata saya tak layak. Kenapa tak layak? Dia kata saya banyak dosa lah Ustaz. Kemudian saya semayang saya yang tak qada lagi pun banyak. Saya banyak tinggal semayang. Dia kata orang macam pakcik kena pergi. Tua dah umur 60 lebih.
Dia kata orang macam pakcik lah kena pergi. Dia kata saya takut. Saya kata jangan takut, pergi dulu. Pergi, subhanallah. Kali pertama mula-mula pergi tu dia macam orang susah hati, sebab dia tak tahu macam mana. Sampai kat sana kali pertama dia tengok Kaabah, kita rasa, kita tengok dia pun kita dah jadi sebab. Dia tengok Kaabah kali pertama tu dia dah menangis, start menangis. Menangis kemudian jadi pendiam. Kemudian pendiam, mula berlaku perubahan sedikit demi sedikit. Balik saja ke Malaysia, subhanallah, Allah jadikan tengok muka dia seronok sangat tengok. Maknanya Allah jadikan satu sirna, satu cahaya dalam diri dia ni yang berasal daripada rasa tak suka dan tak minat kepada suka. Sebab ada benda yang polish dia dah tadi. Sebab tu kadang-kadang signal kita ni nak tahu ada iman lagi ke tak. Terutama bila orang yang pergi ke Mekah, dah lama sangat kadang-kadang kita tak disentuh dengan belayan kasih sayang Allah ni secara real. Sebab tu pandang kepada Kaabah itu termasuk di dalam perkara-perkara ibadat. Sebab tu di sini dia menunjukkan tanda orang beriman tu simple saja. Bila disebut saja Allah ni, hati dia akan bagi satu signal. Dia akan terkesan pada hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan bila dibacakan kepadanya ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini adalah orang yang kepada Tuhan mereka bertawakal. Maka di sini menunjukkan tanda orang yang beriman itu saat bila mana dia boleh bertawakal kepada Allah, dan sesungguhnya dia datang tawakal ini daripada ayat-ayat Al-Quran, dan dia datang daripada kesan-kesan ketika dia mendengar peringatan-peringatan daripada seseorang. So nak jadikan kita orang yang berserah harap diri kita daripada Allah ni macam mana? Yang pertama, sentiasa mendengar peringatan orang, tempat-tempat yang menyebut nama Allah, majlis ilmu. Yang kedua, tempat-tempat yang dibacakan kepada kita Al-Quran, pasti kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah nanti kita akan baca satu hadis. Satu hadis, iaitu hadis yang amat menarik untuk kita tekuni. Hadis ni hadis yang menariklah. Saya tak nak baca lagi, kita tunggu next class kita, kerana hadis ni perlukan kepada beberapa benda yang perlu kita faham sungguh-sungguh. Tapi hadis yang amat menarik untuk kita tekuni dan menunjukkan bagaimana jauhnya kita dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Insya-Allah nanti kita akan baca hadis yang panjang ni. Baik, ada apa soalan nak tanya? Kalau ada soalan. Selalu kalau kita nak buat video, kita disarankan baca Bismillahirrahmanirrahim, serahkan kepada Allah. Kita kerja. Tapi kalau ada ni, kerja dulu baru kita serah. Ya, ada operasional dalam. Okey, baik, bagus soalan. Okey, baik. Okey. Sekejap. Dah telefon tak apa. Apa namanya? Kita tadi ustaz kata kerja dulu baru tawakal. Tapi bila kita nak buat kerja tu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah macam kita tawakal dulu, kemudian baru kita buat berjalan ke menulis dan sebagainya? Okey, saya jawab. Okey, yang pertama sekali, sebenarnya bila kita nak melakukan sesuatu benda, tak semua benda kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tapi apa yang kita sebut sunnah adalah menyebutnya perkataan Bismillah. Bila tuan-tuan nak buat sesuatu benda, Samillah. Samillah ni maksudnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismillah. Baik, apa dia Bismillah? Bismillah ni adalah satu perkataan tergantung. Kalau orang tanya, kenapa tak baca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa baca Bismillah sahaja? Saya sebutkan sebab dia. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat penyata yang lengkap dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Fine. Tetapi untuk nak melakukan sesuatu benda, sebagaimana apa yang disebut di dalam lafaz hadis, kullu syai'in la yabda'u bil basmalah fahuwa maqtu'ul barakah. Setiap sesuatu yang tidak dimulakan dengan bismillah, dia akan terputus keberkatannya. Riwayat yang lain menyebut fahuwa ajzam, maka cacat anggotanya. Maksud cacat tak sempurnalah. So, disarankan pada kita dalam sunnah, bila nak melakukan sesuatu benda dengan dimulakan dengan nama Allah. So macam mana kita jadikan permulaan itu ayat yang tergantung. So disebut bismillah sahaja. Macam mana nak buat? Contohnya saya nak tulis, saya katakan bismillah, saya pun tulis. Kemudian saya nak duduk, kalau tuan-tuan perasan, bila saya nak duduk saja ataupun saya nak mulakan kuliah, saya akan kata bismillah. Okey, saya pun mulakan. Saya nak membaca bismillah, saya baca. Saya nak berjalan, bismillah, saya berjalan. Maknanya dengan nama Allah aku menulis, dengan nama Allah aku membaca, dengan nama Allah aku berjalan. Okey, so kita mulakan dengan nama Allah
Yang kayak tergantung tadi digantungkan dengan perbuatan kita. So lengkaplah dia jadi satu perbuatan yang dimulakan dengan nama Allah, dapatlah keberkatan. Adapun soalan tadi yang menunjukkan tentang tawakal, bila disebut perkataan bismillah tawakkaltu 'ala Allah ni adalah ketika saat seseorang keluar daripada rumah. Maka kita menyebut bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Baik, dengan nama Allah aku bertawakal. Maksudnya apa? Kita dah berjalan ke belum? Sambil-sambil berjalan, maknanya kita dah memulakan perjalanan. Apa yang nak berlaku lepas ni kita tak tahu. So maknanya kita dah mulakan dah. Lain kalau kita duduk kat rumah dalam selimut, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, sekejap lagi kita nak jalan. Tak, itu salah lah. So bismillah ni sama-sama sambil melangkah, langkah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, itu maksud dia. So gitulah. Okey. Ya. Hidup kita ditentukan oleh Allah, kadar-kadar. Tapi macam mana kita nak kaitkan, sebab Allah pun dah membukakan kita akal fikiran untuk kita mengelakkan sesuatu. Jadi macam mana kita nak kaitkan benda tu, Ustaz? Akal fikiran dengan takdir Allah. Okey, baik. Yang pertama, qada dan qadar sesuatu benda yang tidak diketahui. Wajib bagi seorang yang beriman, dia beriman dengan qada dan qadar. Qada apa yang Allah tentukan, qadar macam mana Allah tentukan. Tahukah kita apa yang nak berlaku lepas ni? Kita tak tahu. Maka disebabkan tak tahu, kita beriman Allah lah yang berhak menentukan bagi kita. Tapi manusia dituntut untuk berusaha dan berikhtiar. Nabi SAW dia adalah Nabi yang maksum. Allah pelihara dia, para malaikat akan sentiasa berada di sekitar dia. Maka sahabat lagi pula jaga dia. Maka dari satu segi rasanya dia tak perlu pun kalau dia nak buat apa-apa untuk nak rasa takut, gerun, ikhtiar. Tapi tak, ketika perang Uhud, Nabi SAW dia pakai 2 baju besi. Kenapa dia pakai 2 baju besi? Dia nak cakap dekat sahabat, walaupun aku Nabi, tapi aku tetap kena ikhtiar untuk hidup. Okay. Nabi SAW juga orang yang pergi ke pasar mencari urusan hidup dia, membeli barang, bawa balik ke rumah, kena masak. Dia tak boleh, hari ni nak makan, masak asam ting, masak asam jadi kat depan. Okay, tak. Dia tetap kena memasak. So menunjukkan tak boleh tinggalkan konsep ikhtiar. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah sebut pada kita, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Hoi manusia. Okey, baik. Bukankah kami jadikan 2 mata untuk kau lihat? Lihat untuk apa? Untuk memilih. Melihat untuk menilai. Melihat ni untuk berfikir. Wa lisanan wa syafatain, 2 bibir mulut dan 1 lidah untuk kau berkata-kata. Setelah kau memilih melihat, maka engkau akan mengucapkan. Maka jangan sombong, bahkan setiap sesuatu kembali pada Allah. Wa hadainahu najdain, bukankah kami tunjukkan pada engkau 2 jalan untuk engkau pilih. So Allah yang createkan 2 jalan. Semenjak daripada azali kita dilahirkan, Allah dah bagikan pada kita 2 pilihan. Tetap akan jadi 2 pilihan. Sekarang ni pun pilihan ada pada kita ada 2. Baik, begitu juga kita balik ke rumah, adakah yang jadi 2 pilihan, nak buat atau tak nak buat. Okay. So Allah kata pilihan telah diberikan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman dia boleh pilih, siapa yang tak nak pun terpulang. Ayat seterusnya Allah kata lagi, wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa yang Allah jadikan pada manusia. Jiwa ni bahasa dalam tubuh badan kita yang kita orang tak dengar tapi kita duk cakap seorang-seorang. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa, kami ilhamkan pada jiwa kamu yang duk berbisik tu 2 benda. Yang pertama benda yang tak elok, yang kedua benda yang elok. Qad aflaha man zakkaha, untung siapa pilih untuk benda yang baik, yang menyucikannya. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotorkannya. So menunjukkan dalam bahasa Jawa disebut the choice is yours. Dia kata pilihan tu adalah atas kita untuk memilih yang mana yang baik ataupun yang mana tak baik. Walau bagaimanapun ketentuannya, berapa jumlahnya, bila berlakunya, yang tu terletak di atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey. Baik tak? Walhamdulillah. Ya. Yang mana tu? Ani ke yang ni? Oh, musayyarun. Okey. Okey, yang ni isim fa'il ke? Bukan isim fa'il, dia akan jadi sa'ir. Ini baru isim fa'il. Menentukan. Okey, boleh juga nak sebut sa'ir. Sa'ir ni, kalau sa'ir dia sendiri yang tentukan. Okey, musayyarun ditentukan. Sebab ada mim ni, sebab tu dia akan jadi ditentukan. Kalau sa'ir baru dia yang menentukan. Kalau sa'ir, ana sa'ir, saya tentukan. Kalau musayyarun, saya ditentukan. Ada yang lain yang menentukan dia. Okey, sebab tu jadi musayyarun. Bagus. Okey, soalan tu kalau belajar bahasa Arab ni, setiap huruf ni ada tafsiran ni. Mim ni ada benda-benda kau letakkan mim.
Okey. Alif kat tengah ni ada fungsi dia. Contoh macam orang tadarus, nanti bulan Ramadan nak tadarus. Tadarus. Alhamdulillah Ustaz, sepanjang bulan Ramadan ni saya tadarus seorang-seorang kat rumah. Kita dah kepala. Itu bukan tadarus. Sebab tadarus. Okey, tengok tadarus. Tadarus. Alif kat tengah ni ada maksud dia. Alif kat tengah tu menunjukkan dua pihak. Ada pihak membaca, ada pihak yang mendengar. So ada dua pihak. Kalau buang alif ni jadi tadrus, lain pula maksud dia. So alif ni ada fungsi dia. Itulah bahasa Arab. Yang ni bukan level 1, yang ni kena level kedua, level ketiga. Level 1 tak jumpa yang ni. Okey, baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.